La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'. Alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, limpah dan kurnianya kita masih lagi diberikan kesihatan, diberi lapangnya masa untuk terus sama-sama kita menyaksikan program Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Macam biasa para penonton sekalian, pastikan kita mengekalkan SOP penjarakan fizikal, pakai pelitup muka dan sentiasa memakai cecair pembasmi kuman. Kita nak update kes terkini status COVID-19 di Malaysia sehingga 1 hari bulan 9 2021. Kes baharu alhamdulillah menurun 18,762 dan alhamdulillah kes sembuh baharu 21,073 dan duka cita dimaklumkan kes kematian baharu 278 orang. Terus menjaga SOP, kekalkan SOP yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan agar kita dapat memutuskan rantaian wabak COVID-19. Baik para penonton, kita nak teruskan pengajian kita pada hari ini dalam topik sirah. Mungkin ada yang pernah dengar tentang kisah Dajjal. Namun begitu, bagaimanakah rupanya, bagaimanakah wajahnya? Pernah kita dengar satu kisah yang mana Allah memberikan satu kelebihan kepada seorang yang kita sebutkan sebagai Tamim Ad-Dari yang pernah melihat Dajjal. Bagaimanakah kisahnya? Terus bersama dengan kita dalam Tanyalah Ustaz, kerana kita nak merungkai kisah ini. Kita bawakan anda Tuan Guru kita Al-Fadil Ustaz Muhammad Abdullah. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, sihat-sihat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bila kita bersama dengan Ustaz Muhammad Abdullah, mesti tak lari dengan orang kata apa, dengan gambar-gambar, dengan peta minda dan sebagainya. Dan hari ini lebih menariknya Ustaz, sebab kita ada video-video yang menarik yang kita nak tunjukkan kepada para penonton. Nak tengok ke? Nak tengok? Nak tengok, kena tunggu sehingga akhir rancangan. Tapi sebelum tu Ustaz, kita nak kenal orang hebat ni dulu. Tamim Ad-Dari. Siapakah dia? Pada para penonton yang nak tanya soalan, boleh terus ke Facebook Tanya Ustaz TV3 ataupun boleh call kita di talian 1800 88 1677. Hari ini topik sirah Tamim Ad-Dari. Siapakah beliau? Dipersilakan Ustaz. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man nasarahu wa wala. Hadirin rahmati Allah, Dai Aiman, seterusnya kepada penerbit dan kru, dan kepada seluruh ibu-ibu, akak-akak, ayah-ayah, serta abang-abang yang saya sayangi dan saya doakan kebaikan sekalian. Okey, pada pagi yang berbahagia ni kita akan kongsikan apa yang disebut sebagai Rahlatul Thalathin ila Jaziratud Dajjal, ataupun The Long Journey of Thirties. The Long Journey of Thirties, iaitu perjalanan 30 orang ke Kepulauan Dajjal, yang berlaku pada tahun 628 Masihi ya. Okey, sebelum kita pergi cerita mengenai Rahlatus Thalathin ini ataupun The Long Journey of Thirties, kita cerita dulu mengenai susuk tubuh yang penting dalam kisah ini, iaitu satu orang sahabat bernama Saidina Tamim Ad-Dari.
Sayyidina Tamim Ad-Dari. Okey, jom kita tengok di sini Tamim Ad-Dari biodata dia dulu. Okey. Masya-Allah. Tamim Ad-Dari dia masuk Islam agak lambat sebab dia bukan berasal daripada Mekah, dia bukan berasal daripada Madinah. Dia berasal daripada tanah Syam, kalau sekarang Palestin Okey. tanah Syam di sana. Tapi kemudian dia duduk di sekitar Yambuk. Kalau sekarang Yambuk Yambuk ni 200 km daripada Madinah Okey, kalau hari ini kita tengok peta Madinah okey, ataupun Jazirah Arab nak senang faham, saya suka mengibaratkan Jazirah Arab ni macam semenanjung tanah Melayu gitu juga. Okey. Nak senang faham Okey, Mekah ni macam Kuala Lumpur kita lah. Mekah nak senang faham nak senang faham. Mekah macam Kuala Lumpur, bawah ni Johor bawah ni Yaman. Okey, Johor tu Yaman Okey. Madinah ni macam Kedah. Madinah ni macam Kedah Okey, so jadi maknanya kalau sebelah kanan ke pantai timur lah. Itu sebelah kanan pantai timur. Kalau Jazirah Arab, sebelah kanan tu Teluk Parsi. Teluk Parsi Okey, kalau sebelah kiri Laut Merah. Macam kita kalau sebelah kiri ni Melaka, Selat Melaka. Dia Laut Merah Laut Merah ni maknanya satu laut yang memang sangat jernih, banyak ikan dia dan memang bagus dah. Okey, so jadi permulaan Tamim Ad-Dari ni berlayar daripada Laut Merah. Maknanya kalau kita tengok peta Jazirah Arab, maksudnya sebelah kiri lah, bukan sebelah kanan. Kalau semenanjung tanah Melayu nak senang faham, dia adalah Selat Melaka lah ya. Bukan ke arah pantai timur tu. Selat Melaka tu. Jadi maknanya diturun ke bawah dan heading dia atau arah dia adalah ke timur. Okey, timur tu di mana dia tak tahu, tapi sebuah kepulauan. Okey, kalau kita tengok sekarang hari ini, arah timur daripada Jazirah Arab, kepulauan banyak, 2 tempat je. Iaitu di Maldives. Maldives ni dia thousand island banyak pulau kecil, okey. Ataupun bahagian Nusantara kita. Wallahu alam tapi memang heading timur. Saya suka nak bahaskan mengenai apa pandangan ahli kitab daripada orang Yahudi. Orang Yahudi dia mempunyai kepercayaan bahawa dia punya Masayah ni mana penyelamat dia ataupun Dajjal akan keluar daripada timur. Oh, okey. Dia juga meyakini bahawa Dajjal keluar daripada belah timur. Risau pula kita ni. Tapi timur mana? Wallahu alam. Wallahu alam. Tapi kalau ikut heading dia tu, kepulauan sama ada kalau ada kepulauan belah-belah ni, maknanya kalau kita tengok kalau peta sekarang sudah maknanya macam Maldives atau bahagian kita, wallahu alam bisawab. Okey, jom. Jadi maknanya tempat lahir dia di Palestin. Okey, tempat lahir di Palestin. Palestin tu tanah Syam lah ketika itu. Agamanya Nasrani dan dia adalah rahib. Rahib ni maknanya macam imam lah nak senang faham imam daripada orang Nasrani. Okey. Daripada zaman Nabi Isa AS, Nabi Isa ni satu Masihi. Okey. Sampai kepada zaman Nabi kita Muhammad SAW, Nabi kita Muhammad ni lahir 571 Masihi. Jarak dia bukan 600 tahun, kurang lebih Jadi satu Masihi Nabi Isa, kemudian sampai kepada Nabi kita Muhammad 571 Masihi. Ketika itu ada 2 golongan ahli kitab. Satu ahli kitab daripada Yahudi, satu ahli kitab daripada Nasrani. Okey. Jadi ahli kitab daripada Yahudilah. Okey, Nasrani ni mana? Nasrani ni berasal daripada perkataan Nazareth. Kalau siapa pernah baca Bible, biasa jumpa Jesus of Nazareth. Okey, Nazareth ni dalam bahasa Arab dipanggil Nasirah. Nasirah, okey. Jadi dalam bahasa Arab dipanggil Nasirah kalau Nazareth Jadi sebab itu orang Nasrani juga dipanggil sebagai Nasrani, orang yang maknanya satu golongan ahli kitab Nasrani itu merujuk kepada orang berasal daripada Nazareth. Mana orang Nasara, orang Nasrani. Itu kalau kita faham kira macam mana datang kata Nasrani ni kan. Okey, ini golongan yang pertama Ustaz. Ahli kitab Ahli kitab. Baik, golongan kedua macam mana Ustaz? Lepas ni boleh? Okey, boleh. Kita sambung sekejap lagi. Para penonton tu dah pegang-pegang meja dah Ustaz. Okey, nak tahu siapa golongan kedua tu, selepas ni Ustaz akan kongsikan. Panjang lagi perjalanan belakang tu, nampak macam ada lukisan-lukisan lagi Ustaz. Banyak lagi. Kalau nak tahu selepas ini, tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru.
Alright, kembali dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Kelompok pertama dipanggil Nasrani, Ustaz. Tapi macam-macam nama ada, Ustaz. Dan mungkin Ustaz boleh cerita juga golongan yang kedua pula, Ustaz. Okey. Jadi ahli kitab yang kedua adalah daripada golongan orang Yahudi itu sendiri. Jadi apa beza orang Nasrani dengan orang Yahudi ini sendiri? Orang Nasrani ni yang beriman dengan ajaran Nabi Isa AS. Kita sebut Nasrani ataupun Nazareth sebenarnya. Daripada mana datang kata Nasrani? Daripada Nazareth. Sebab Nazareth dalam bahasa Arab dipanggil Nasirah. So Nasrani dinisbahkan kepada orang daripada Nazareth. Orang Yahudi ni pula ahli kitab yang beriman kepada ajaran Nabi Musa AS. Sebab itu dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan bagaimana orang Islam kita percaya juga kepada Nabi Isa, percaya juga kepada Nabi Musa. Kita iktiraf sebab orang Yahudi dia tidak mengiktiraf Nasrani ataupun Nabi Isa sebagai nabi. Orang Yahudi Yahudi dia tak mengiktiraf Nabi Isa itu sebagai nabi. Okey. Dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebut antara orang Yahudi dengan orang Nasrani ni dua ahli kitab ni Allah sebut auzubillahi minasyaitonirrajim la tajidanna ashaddan nas adawatan lil ladzina amanul yahuda wal ladzina asyraku. Kamu akan dapati orang yang paling memusuhi orang-orang beriman itu adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang yang musyrikin. Wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladzina qalu inna nasara. Dan kamu dapati orang yang paling menyayangi orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang berkata kami adalah orang-orang Nasara. Dzalika bi annahum qissisina wa ruhbana wa annahum la yastakbirun. Ini kerana mereka itu orang yang lembut hatinya dan juga sebagai rahib dan mereka tidak sombong. Okey, bezanya ahli kitab daripada Nasrani dengan ahli kitab Yahudi. Yahudi ni memang saya dah jumpa dua-dua dah. Ahli kitab Yahudi, ahli kitab Nasrani. Memang beza. Yahudi ni sebab apa? Dia ada doktrin bahawa dia bangsa terbaik dan bangsa lain tu macam hamba. Jadi memang agak sombong sikit. Macam tengok kita memang sombong lah. Macam kau ni sombong lah. Lain kelas lah. Lain kelas. Dia ada doktrin itu. Tapi bagi orang ahli kitab daripada Nasrani, dia ada sifat qisisin. Qisisin ni makna lembut hati dan juga ruhban. Ruhban ni maknanya rahib. Rahib maknanya mau nak tunduk diri, maknanya merendahkan hati. Dan yang penting kata Al-Quran annahum la yastakbirun. Dia tak sombong. Sebab itu kita tengok ketika zaman Nabi SAW sendiri yang melindungi para sahabat ketika hijrah contohnya adalah orang-orang Nasrani. Contoh macam hijrah pertama ke Habasyah. Ketika itu Raja Habasyah adalah Nasrani. Yang memberi Nabi SAW air ketika Nabi dibaling di Taif adalah satu orang Nasrani. Begitu juga yang akhirnya datang yang banyak beriman adalah ahli-ahli kitab daripada Nasrani. Jadi ini menarik dia. Okey, kita balik kepada Tamim Ad-Dari tadi ni. Jadi Tamim Ad-Dari adalah agama Nasrani dan dia rahib. Dia bertemu Nabi pada 628 Masihi. Nabi wafat 632 Masihi. Maknanya dia tak lama dengan Nabi SAW. Maknanya tak lama Nabi SAW. Dan dia adalah orang yang bertemu Dajjal. Jadi setiap Nabi-Nabi dia ada berpesan mengenai Dajjal. Dan Nabi bercerita mengenai Dajjal. Tamim Ad-Dari dia bersama dengan 30 orang nelayan. Kita kata, orang dulu teranya 30 tu kapal besar kan? Memang dah biasa orang Arab dulu. Li'ila fi Quraisyin ila fi rihlat asyita'i was-saif. Dia memang dah biasa berjalan pada musim sejuk, pada musim panas kan? Berlayar dan sebagainya. Okey? Mana pelayaran sudah biasa bagi mereka. Maknanya 30 orang, tu saya cakap rihlatus salasin. Maknanya the long journey of the 30 orang ya. Dan terdampar di Pulau Dajjal itu. Jadi ketika mana Tamim Ad-Dari bertemu Nabi SAW, Nabi tambahkan lagi maknanya kisah ini dengan panduan-panduan. Macam mana nak elak daripada angkara Dajjal. Ada 5 cara, kita akan bincang sekejap lagi. Tapi sebelum itu, Tamim Ad-Dari akhirnya minta kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, besok kalau Islam ini dah berkembang, boleh tak berikan aku satu tanah dekat sekitar Hebron? Kenapa? Sebab akhir nanti orang Islam dia akan berperang dengan Dajjal ini dan peperangan terakhir Islam dengan Dajjal adalah di sekitar Baitul Maqdis. So jadi
dia orang yang dapat jumpa Dajjal, dia nak untuk keturunan dia bersama-sama untuk memerangi Dajjal. Sebab tu dia minta keturunan ni biar ada sekitar Baitul Maqdis itu. Dah standby siap-siap. Standby siap-siap. Dan ketika Sayyidina Umar dapat membuka Baitul Maqdis, Sayyidina Umar memberikan tanah sekitar Hebron. Sekitar Hebron, iaitu kepada keturunan Tamim Ad-Dari. Kita mungkin boleh tengok klip video ketika saya menemu ramah Imam satu Masjid Aqsa, iaitu Syekh Yusuf Abu Sunainah, mengenai keturunan Tamim Ad-Dari yang masih ada di Hebron. Oh, ada lagi Ustaz Okey, jom kita saksikan. قيام الساعة في خلال يوم كامل ثم حدثهم عن الدجال ثم جاء تميم ودخل إلى المسجد فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا تميم تكلم مع الناس لماذا رأيت ثم بعد ذلك قال يا رسول الله أقطعني حبرون له خليل فأقطعه حبرون وبيت إيل وبيت عينون وبيت جبريل وكل هذا منطقة لتميم بن أوس الداري ثم كتب له بذلك ولما جاء سيدنا عمر إلى هذا البلد سيدنا تميم هذا كان راهب موجود الآن عائلة تميمي في الخليل موجود ولكن هناك عائلات كثير في الخليل عائلة الداريين وعائلة التميميين هم يسموا تميم بن أوس الداري التميمي والداريين موجود إلى اليوم علماء منهم. Oh, maknanya masih ada lagi keturunan Tamim Ad-Dari di sana lagi Ustaz. Ya. Oh, sebab beliau meminta kepada Nabi SAW sebab dia jumpa Dajjal, dia keturunan dia ada kat Baitul Maqdis dan antara yang sama-sama memerangi Dajjal. Lepas tu dia minta oleh Nabi dan Nabi beri tanah di Hebron maknanya Sayyidina Umar beri tanah di Hebron kepada keturunan Tamim Ad-Dari dan masih ada keturunan Tamim Ad-Dari di sana tu. Bila Ustaz sebut tentang keluarga Tamim Ad-Dari ni Ustaz, ada sahabat kita nak tanya tentang keluarga ni. Okey. Iaitu kita nak bersama dengan Hana Wancik. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Soalan saya Ustaz, Tamim Ad-Dari adalah sahabat Rasulullah SAW yang diberi kesempatan bertemu dengan Dajjal. Siapakah Tamim Ad-Dari dan daripada manakah salasilah dan nasab keturunannya? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih Ustaz dan Dai. Persilakan Ustaz. Okey. Tamim Ad-Dari ni dia berasal daripada tanah Syam. Okey. Tanah Syam ni, okey, nak senang faham tadi kan, semenanjung tanah Arab macam semenanjung tanah Melayu, nak senang faham daripada sudut kedudukan tu, kalau nak senang faham, maknanya Mekah adalah macam Kuala Lumpur kita, kemudian Madinah adalah macam Kedah macam tu kan. Atas-atas tu macam selatan Thailand tu adalah tanah-tanah Syam. Jadi dia berasal daripada tanah Syam. Tanah Syam. Saya ada buat peta dia. Ni lagi nampak Ustaz. Okey. Ni macam saya sebut tadi, ni jazirah Arab Jadi Mekah ni yang besar tu. Mana jazirah Arab ni, ini dah dibesarkan di zoom. Di zoom kan. Okey, bawah ni Yaman. Okey, Yaman ni macam Johor kan. Macam Johor, Habsyah sini. Ini hijrah pertama Habsyah, para sahabat melintas ke sini, di laut sini. Habsyah dan ni Madinah atas sikit macam Mekah. Okey. Tamim Ad-Dari berasal daripada atas ni. Tanah-tanah Syam. Baitul Maqdis kat sini. Ini Laut Merah, kita panggil Laut Merah. Sini Teluk Parsi sini ni. Jadi, Palestin mana Ustaz? Palestin atas ni. Atas lagi. Jadi dia berasal daripada sini, daripada kawasan sini dan turun ke sini menjadi nelayan dan kalau sekarang tempatnya kurang lebih di Yambuk kita panggil Yambuk. Jadi kita akan tengok Yambuk sekarang tu macam mana bentuk dia. Kita tengok dia kan. Jadi berada di sini dan ketika dia bertemu, okey, daripada sini ke Yambuk ni bukan 200 km. 200 km. Jadi maknanya dia berlayar ke arah timur. Mana ke arah sini? Laluan di sini, ke arah sini. Jadi mana sini ni bahagian-bahagian Laut Hindi, Maldives, belah kita semua belah sini. Dia bawah tu tak silap India Ustaz India belah sini. Ni Lautan Hindi kita panggil. Lautan Hindi. Okey, Sinar Afrika Sinar Afrika. Maknanya dia berlayar dan sesat 30 hari. Maknanya sebulan, maknanya okey, nelayan ni dia biasa dengan angin. Dia tak ada enjin dulu, tak macam dulu sekarang ada enjin. Jadi angin arah sini, okey, layarnya mana? Angin arah sini, layarnya mana? Tapi tiba-tiba dia dipukul angin yang kuat
tak tahu dah arah di mana. Tadi jadi heading tak tahu mana. Sebab tu dia kata aku terdampar di kepulauan, dan kepulauan ni nanti kita akan cerita lebih lanjut lagi, tapi arah timur tapi kat mana? Dia tak boleh nak cerita dengan tepat sebelah mana sebab dia memang hilang arah dia tu. Jadi ini keturunan dia. Macam mana saya sebut tadi, maknanya kemudian oleh kerana dia bertemu Dajjal, Nabi cerita pula panduan-panduan bagaimana untuk selamat daripada Dajjal. Dia minta supaya keturunan dia maknanya berada di Hebron. Dan kita tengok klip kedua bagaimana saya interview sedikit maknanya keturunan Tamim Ad-Dari yang berasal daripada Hebron, sekarang menjadi imam di Masjid Nabi Yusha' bin Nun. Ni ustaz sendiri yang saya sendiri interview, saya sendiri jumpa dia. Ini eksklusif ni para penonton. Jom kita saksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bidayatan hayyakumullah, ahlan wa sahlan. Akhukum Nasr At-Tamimi, imam al-masjid min Palestin min Madinah Al-Khalil. Okey. Jadi imam keturunan At-Tamimi At-Tamimi. Okey, jadi imam masjid asal daripada Palestin. Min Palestin min Madinah Sayyidina Ibrahim Al-Khalil. Daripada Hebron. Di mana ni ustaz? Nampak macam dalam gua je. Ini di makam Nabi Yusha' bin Nun. Nabi Yusha' bin Nun di tanah Syam, tapi kalau sekarang ni kan sudut negara berada di Jordan di Jordan. Nabi Yusha' bin Nun ada satu orang nabi yang menggantikan Nabi Musa. Ketika Nabi Musa dapat menyelamatkan kaum Bani Israel daripada Firaun, Nabi Musa tak sempat untuk masuk ke Baitul Maqdis. Dia akhirnya meninggal di tengah jalan, wafat di tengah jalan. Maka yang ganti dia adalah anak saudara dia, iaitu Nabi Yusha' bin Nun. Jadi Nabi Yusha' bin Nun yang pimpin maknanya untuk pergi masuk ke Baitul Maqdis. Dan maknanya itulah permulaan dia, maksudnya Bani Israel masuk kembali ke Baitul Maqdis. Dan ketika itu orang Palestin, orang Arab memang telah ada di sana. Maknanya salah seorang keturunan tu penjaga kepada makam Nabi Yusha' bin Nun. Okey ustaz, kita nak tahu juga dia belayar ni nak pergi melancong ke nak pergi ke mana ni sebenarnya? Tapi selepas inilah ustaz Okey, para penonton nak tahu pelayaran ni nak ke mana? Kita kembali selepas ini. Tanyalah ustaz, biar tahu jangan keliru. Alright, kembali tanya ustaz, biar tahu jangan keliru. Kalau waktu saya nak pergi Langkawi tu ustaz dia kita pergi tu ada jeti Kuala Kedah, satu lagi pun ustaz di Perlis tu lah kita nak pergi ke Langkawi ni kan. Tapi tadi ustaz ada cerita tentang Yambuk. Jadi mungkin Yambuk ni pun lebih kurang macam jeti Kuala Kedah lah kot. Maknanya tempat untuk dia mulakan pelayaran ni. Boleh Ustaz cerita sikit tak Yambuk ni tempat dia macam mana ni Ustaz? Okey. Jadi kita tengok peta dulu. Peta kita dulu. So jadi maknanya Madinah di sini. So Yambuk ni dalam 200 km daripada sini. So jadi maknanya Yambuk ni dia dipanggil Laut Merah. Dipanggil Laut Merah. Laut Merah ni daerah Yaman ni dia banyak ikan yang besar-besar. Saya biasa diving dekat sini ni. Biasa diving dekat sini. Ikan-ikan dia ikan kalau nak cerita ikan hiu ataupun shark ni memang macam-macam jenis lah. Masya-Allah. Ada yang saw macam ada gigi-gigi gaji ada. Ada berbagai lah jenis dia kan. Ada kat situ Ustaz? Ada kat sini. Allahu Akbar. Shark sini. Okay. Kemudian dia punya visibility memang sangat jernih. Sangat jernih. Maksudnya kalau tengok 60 meter tu biasalah. 60 meter punya menyelam di situ. Dan dalam dia mendalam. Di sini ada banyak kapal karam. Sebab dulu di sini ni tempat berlaku peperangan dunia pertama, kemudian peperangan dunia kedua. Dekat sini ni ada satu kapal yang panggil Tisselgom. Tisselgom ni kapal British bawa bantuan dalam bentuk ada kapal terbang, ada motor, ada machine gun, ada lori. Kemudian German bom.
pada Perang Dunia Kedua tenggelam kat sini ya. Masih ada di dasar laut. Masih ada di dasar laut dan saya dah sampai, dah tengok dah. Dan tayar tu masih lagi. Saya kata wow, Perang Dunia Kedua dekat berapa puluh tahun, 70 tahun, 80 tahun kan. Maknanya British punya tayar tu bagus. Masih ada lagi. Masih lagi. Okey, jom kita tengok sekarang mengenai Yambuk sekarang ini. Maknanya macam mana keadaan dia di sekitar sini untuk sekarang. Tempat permulaan Tamim Ad-Dari berlayar dan bertemu Dajjal akhirnya. Kita tengok klip yang ketiga. Okey, jom. Saya dah teruja dah ni. Nanti Ustaz bawa saya Ustaz ya. Baik. Kita pergi diving kat sana. Baik, kita tengok klip video terlebih dahulu. Saya berada di Syati As-Sabh, iaitu di Yambuk. Yambuk ni jaraknya lebih kurang dalam 200 km daripada Madinah. So di sini adalah laut dan orang pergi diving. Kalau kita pernah dengar kisah Saidina Tamim Ad-Dari yang ada satu kumpulan orang laut yang kemudian berlayar dan sesat selama 30 hari di laut bahagian ke timur, maka kita akan dapat lihat di kawasan sini mereka mula berlayar dan akhirnya bertemu Dajjal Tamim Ad-Dari. So hari ini kita nak tengok kawasan sini. Bukan Dajjal itu, wallahualam kita tak tahu kat mana, tapi laut kat sini so kalau kita pergi umrah, selain daripada pergi umrah, siapa dah diver boleh datang. Kalau di Madinah ke Yambuk, kalau kat Mekah di Jeddah kita boleh diving dan melihat keindahan alam Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan di sekitar kawasan tanah Jazirah Arab ni Laut Merah. Sangat cantik, sangat baik dan sangat menarik untuk kita datang sambil kita beribadah umrah, kita pergi diving sekali. Wow, maknanya Ustaz dah pernah melihat di dasar lautan Laut Merah. Wow, biasa kalau kita pergi ke Mekah, Madinah ni kita menunaikan umrah, tapi Ustaz pergi diving. Wow. Jadi dalam masa yang sama kita melihat kebesaran Allah SWT. Ustaz ya. Berapa kali dah Ustaz diving di sana Ustaz? Banyak kali dah. Saya kalau bawa jemaah, biasa kalau jemaah semua selesai, saya ambil teksi, pagi diving, petang balik semua balik ke Madinah. Okey, lepas ni saya nak jadi jemaah Ustaz. Boleh saya pergi diving sekali. Baik Ustaz. Kita lihat akan mungkin Ustaz nak cerita sikit tentang video klip tadi Ustaz? Okey, itu tanah sekarang Yambuk. Yambuk sekarang ni jadi bandar moden lah bandar moden. Tapi nelayan masih lagi kekal ada di sana. Jadi ada yang memang tangkap ikan sampai ke laut luas. Laut luas mana dia turun ke bawah ni sampai ke lautan Hindi ada. Dan juga maksudnya ada yang nelayan kecil-kecilan. Tapi nelayan kecilan pun sini banyak ikan tu besar-besar. Cumanya kalau nak cerita bawah laut daripada sudut cantiknya tumbuh-tumbuhan, koral, batu karang, terumbu karang, tempat kita lagi cantik lah. Tempat kita memang antara kita panggil golden triangle coral ataupun batu karang. Di Malaysia? Di Malaysia kita. Sebab kita memang tropical kan, jadi memang cantik di bawah laut kalau di sudut tumbuhan. Kalau ikan-ikan sana mungkin ada yang lain-lain. Baik, tadi kalau kita tengok klip video sebentar tadi, nampak ada kapal-kapal juga Ustaz ya? Di kawasan situ. Baik, jadi kita nak raikan soalan Salah Rasid Cik Ci ni. Dia nak tanya satu soalan Ustaz. Apa tujuan pelayaran Tamim Ad-Dari dari Jazirah Arab bersama kabilah-kabilah dari Laham dan Juzam seramai 30 orang? Mohon Ustaz kongsikan. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Melancong ke apa Ustaz? Sebab tu apa yang kita sebut sebagai Rihlatul Thalathin ila Jaziratul Dajjal ataupun the long journey of 30s. Maknanya perjalanan 30 orang. Okey. Sebenarnya tujuan asal mereka ni bergerak daripada sekitar Yambuk tu untuk pergi ke Laut Merah dan pergi ke laut luas Maksudnya Laut Merah di sini dia tak besar. Maksudnya memang macam satu laluan macam tu lah, macam nak senang faham Selat Melaka lah, nak senang faham kan. Maknanya dia sebab sebelah sini Afrika dah ni. Ni negara Ethiopia, Tanzania, Somalia, kan kejadian-kejadian Lanon Somalia tu ujung-ujung ni lah. Ibaratnya Yaman, dan ikan dia ketam dia. Ketam memang besar-besar ini yang kita ketam. Okey. Sedap tu. So jadi tujuan asalnya sebenarnya mereka berlayar sebagai maknanya rutin mereka untuk maknanya sebagai nelayan kita nak senang faham as-sayyad ataupun nelayan Okey, jadi Tamim Ad-Dari ni seperti rutinnya biasa, dia dah biasa dengan laut.
belayar dengan laut. Ilmu laut, ilmu angin, ilmu bintang. Kalau kita tengok orang Arab ni antara orang yang awal buat kompas. Dulu kompas tak ada. Kalau kita tahu sejarah kompas, orang pakai bintang. Sebab tu dalam Quran sini Allah sebut bagaimana Allah menjadikan bintang antaranya litah tadu untuk kamu ambil arah tu. Sebab bintang ni dia ada arah-arah dia. Dia maknanya dengan kompas dengan situ dia biasa sangat belayar. Tapi satu hari sekitar tahun 627-28 Masihi, maknanya kalau nak ikut Masihi dia, maknanya dia belayar. Tiba-tiba dia hilang arah dengan angin yang tak tahu datang daripada mana. So nak naikkan layar tak tahu macam mana. Naik sini ke. Jadi tapi arahnya ke arah timur. Timur ni mana bahasa saya sebutlah belah ala ke kita lah. Tapi dan kepulauan. So kita boleh tambahkan pengajian kita nanti di manakah kepulauan-kepulauan yang banyak sekitar belah timur ni. Di maknanya ketika itu dalam keadaan yang memang takut. Saya pernah pergi diving di laut yang laut luas, maksudnya memang laut yang ombak kita dengan kapal tinggi, contoh macam ini tingginya. Allah. Selaku manusia takut tau. Kan? Contoh macam tapi biasanya kalau orang pergi ke tempat macam ini, orang nak pergi tu ikan besar kan, ikan besar-besar memang kat tengah-tengah pantai lah. Contoh macam orang tengok manta tu ikan pari besar van macam itulah. Jadi maknanya selaku manusia saya memahami takut. Kalau ada kata kapal kita ataupun sini dan kita tengok ombak tu lebih tinggi dari kita. Tapi ombak lebih tinggi ni dia tidak memukul. Sebab apa? Ombak yang bergulung ni bila dia dekat dengan pantai, bila dia punya jarak tu. Okey. Jadi ketika itu dengan keadaan begitu dan keadaan takut dan tak tahu dan tak hilang arah begini, maka dia terdampar di sebuah pulau. Untuk kita cerita terdampar sebuah pulau ni mungkin kita ada soalan nak tanya. Baik, apa Ustaz, jadi kat pulau tu? Apa jadi kat pulau tu? Sahabat kita ni Ustaz, dia nak tanya tentang kisah perjalanan jenis of tetis ni Ustaz. The jenis of tetis. Weh, saya macam orang kata duduk dalam satu pengembaraan ni kan. Baik, sahabat kita bersama dengan Al-Shad. Dia tanya satu soalan. Adakah Dajjal Al-Masih sudah wujud di zaman Rasulullah SAW lagi dan diikat serta dirantai di sebuah pulau yang dijaga oleh binatang yang besar dan lebat bulunya yang bernama Al-Jassah? Bagaimana gambaran keadaan rupa bentuk fizikal Dajjal Al-Masih ketika ditemui oleh Tamim Ad-Dari? Yang ketiga, adakah beliau memeluk Islam berbaiat dengan Rasulullah SAW ketika berhijrah ke Madinah selepas beliau bertemu dengan Dajjal Al-Masih? Mohon Ustaz kongsikan. Syukran. Silakan Ustaz. Okey. Jadi Tamim Ad-Dari ni ketika dia hilang arah heading dia kan, maknanya ke arah timur. Ini kita cerita bukan pelayaran zaman sekarang. Zaman sekarang kita ada kompas kita ada GPS, kita ada telefon. Saya pernah bawa grup diver pergi Tioman waktu tu petang, 2 buah bot. Entah apa budak bot tu memang kerja dia bawa bot hari-hari, dia bawa ke Tiger Reef kalau siapa biasa diving di Tioman kan. Nak balik ke pulau hilang arah. Saya pernah sampai orang di pulau tu dah start telefon, macam maksudnya telefon pegawai ready, mungkin ada bot hilang. Ini pengalaman saya. Okey, kita tengok macam pulau lampu, pergi heading, tiba-tiba hilang. Okey, tiba-tiba sana lampu, jom. Hilang. Okey, kemudian minyak tu dah ganti datung kedua dah. Daripada maghrib tu, maksudnya sebelum maghrib, maknanya last petang tu dah pukul 6 lebih. Jadi siap-siap dah gelap. Sampai dekat pukul 10 baru kita balik. Sampai last saya kata ginilah, ini minyak dah nak habis ni, kita azan lah. Dengan izin Allah, itu pengalaman saya. Maksudnya tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah lagi kaya pengalaman daripada saya. Azan, nampak cahaya, saya kata mungkin itulah pulau. Pergi-pergi betul Tioman. Sampai ke pulau? Ya. Jadi maknanya dalam keadaan yang takut hilang arah, bekalan air tak tentu ada, tak macam sekarang. Kini kita cerita 1400 tahun silam punya perjalanan pelayaran tiba-tiba nampak pulau. Apa paling melegakan? Ada bekalan air. Maknanya ada daripada tengah laut yang memang kita tak tahu mana arah, mana keadaan, dengan ombak, dengan angin tak tentu, ada pulau. Okey, sampai pulau dan keadaan keletihan dan ketakutan. Itu apa yang mereka rasa.
Maknanya dalam keadaan yang tak menentu, uncertainty punya keadaan, sampai dalam keadaan yang lega satu, takut satu, rasa risau satu. Jadi bila terdampak kat pulau, semua turun. Semua turun macam leganya. Setelah 30 hari. Setelah 30 hari. Masya Allah. Semua lega macam leganya. Dan tiba-tiba mereka nampak satu binatang dipanggil jassasah. Okey, kita nak kenal dengan jassasah ni. Orang kata satu binatang yang menyeramkan. Nak tahu macam mana jassasah Al-Jassasah. Alamak, saya dapat terbelik dah. Kita berehat seketika, Ustaz. Kembali selepas ini, tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Setelah 30 hari tak jumpa jalan, tak jumpa arah tujuan, akhirnya bertemu dengan sebuah pulau. Sampai je dekat pulau, jumpa dengan seekor binatang. Tapi kalau kata gajah ke, kalau kata rimau ke, mestilah sahabat dah kata rimau dah kata ni. Tapi dia tak tahu nak sebut ni binatang apa ni, Ustaz. Okey, silakan, Ustaz. Sebenarnya dalam dunia ni memang dia ada banyak spesies-spesies yang baru ditemui, yang belum ditemui, kan? Banyak sebenarnya. Jadi maknanya jassasah ni, apa benda jassasah ni? Okey, diceritakan apa yang dilihat oleh Tamim Ad-Dari. Binatang tu berbulu, nak senang faham. Pernah tak kalau kita tengok dulu gajah memot bulu panjang tu. Okey, nak senang faham bukan gajah tu, tapi nak senang faham bulu dia panjang. Sampai jassasah ni baring, dia tak perasan itu ada binatang. Duduk tak tahu mana ekor mana kepala. Mana duduk berbulu, apa benda ni? Tiba-tiba bergerak. Bergerak. Okey, kemudian jassasah ni menghampiri dia. Cuba boleh tak kita bayangkan Kita bayangkan, Ustaz, bayangkan. Kita duduk dekat pulau dengan keadaan yang memang dah takut, dengan risau, dengan lega pun ada, tiba-tiba apa tu putih-putih berbulu kan. Tengok-tengok bergerak-gerak. Bergerak datang kat kita. Kalau saya lari, Ustaz. Kalau saya lari dulu. Jadi bila datang kat situ, binatang tu macam datang dan boleh bercakap. Maksudnya binatang tu bercakap dengan bahasa yang difahami oleh Tamim Ad-Dari dan kumpulannya. Jadi dia kata, jadi binatang ni tengok dia. Okey, dia kata ada satu orang macam kau tapi besar. Jadi maknanya jassasah tengok macam ini orang, okey. Maksudnya ada satu macam kau, orang juga. Terikat di gua sana. Okey, di haiwan gua tadilah. Maknanya jassasah ni kata, cerita okey. Pergi kat sana. Ada orang macam kau. Jadi mungkin macam jassasah tengok, macam takut, muka takut, risau. Mungkin mana kalau kau nak ada satu orang macam kau tapi badan dia besar sikit. Sedangkan dia terikat. Maknanya pergilah kau pergi ke bertemu orang di situ. Jadi dengan keadaan yang risau, takut, rasa lega lagi sebab apa? Orang. Maknanya ada orang lah. Ada orang kat sini. Mesti ada penempatan ni. Ada penempatan ni. Mesti ada penempatan. Maka dia pun pergi ke tengah pulau tu di satu gua. Maksudnya di satu gua, maknanya penetration gua tu atau masuk ke gua tu berapa dalam tidak diceritakan, tapi gua. Maksudnya gua ni ada satu keadaan tempat Mana masuk ke gua tu maka Tamim Ad-Dari dan kumpulannya bertemu dengan betul satu orang yang badannya besar, maknanya bukan daripada kaum kita. Kita ni yang kecil-kecil ni, maknanya badan kita kecil ni adalah maknanya badan yang besar-besar ni, sebab kalau ikut macam hadis atau ahli sirah, dulu zaman Nabi Adam badan orang tinggi-tinggi 60 hasta. Okey, last kali badan orang besar adalah zaman Nabi Nuh AS. Okey. Lepas banjir besar, kita tak ada catatan mengenai kemanusiaan. Nanti di slot akhir saya akan cerita mengenai Dajjal lebih detail lagi. Maknanya bukan orang zaman kita. Zaman kita di mana, zaman bila, kita akan cerita kejap lagi. Okey, dan
orang itu mula memperkenalkan dirinya adalah Dajjal. Oh. Okey. Baik Ustaz. Sebab pemanggil bertalu-talu ni Ustaz, kita nak tahu apa yang berlaku bila berjumpa dengan Dajjal ni. Tapi sebelum tu kita bersama dengan Tuan Ismail Mat Isa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Da'i dan Ustaz. Alhamdulillah berjaya juga tembus taliannya. Baik. Alhamdulillah. Apa soalannya yang nak ditanyakan kepada Ustaz? Silakan. Terima kasih Ustaz. Apakah soalan-soalan yang ditanya oleh Dajjal dalam pertemuan dengan Tamim Al-Dari, dan berapa banyak soalan yang ditanya oleh beliau? Itu je soalan saya. Begini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita doakan Tuan Ismail sentiasa sihat-sihat dan diberi di bawah perlindungan Allah SWT. Baik. Memang ngam soalan ni Ustaz. Bila dia jumpa dengan Dajjal tu, apa soalan-soalan, apa yang diinterview kepada Dajjal tu? Silakan Ustaz. Okey. Saya kebetulan ada catatkan di sini. Okey. Ini selepas Islam Tamim Ad-Dari, dan soalan Dajjal kepada Tamim Ad-Dari ada 4. Yang pertama sekali, adakah kurma di Bisan? Bisan ni satu kawasan di antara Nazares dan Jericho. Sekarang di Palestin. Okey. Dekat Nazares dan Jericho ni dia ada satu kawasan mata air tau. Maknanya mata air mineral ni, maknanya, dan tempat tu subur. Mata air mineral ni. Okay, dalam bahasa Hebrew dia dipanggil Bit Syi'an. Bit Syi'an dalam bahasa Arab, Bit Syi'an dia panggil Bishan. Ni soalan pertama, adakah kurma telah tumbuh di Bishan? Ni siapa tanya ni Ustaz? Dajjal. Dajjal tanya. Okey. Kebetulan Tamim Ad-Dari berasal daripada tanah-tanah belah Palestin, mana tanah Syam. Memang dia tahulah. Dia tahulah keadaan tu. Okay. Bishan. Okey. Adakah kurma telah tumbuh di Bishan? Okey, telah tumbuh. Nanti akan makin banyak tumbuh di Bishan. Kalau kita nak cerita sekarang, di Bishan antara tempat menanam dan mengeluarkan kurma agak besar juga di sekitar Palestin. Dan kurma di Bishan, sebab dia air mineral, memang besar-besar, sedap-sedap. Kalau kita kurma Palestin yang besar-besar tu, itu daripada Bishan. Memang subur. Memang subur tempat tu. Sebab dia kawasan air mineral. Okey. Kalau kita tengok kisah bagaimana ketika Jalut dan Talut, cerita dalam Al-Quran. Jalut dan Talut kan, maknanya dia nak perang dengan Talut, pemimpin beriman, nak perang dengan Jalut. Kan dia kemudian pesan tentera, jangan minum air yang banyak. Kan, jangan minum air banyak. Itu di Bishan. Mana memang tempat kawasan air mineral tu. Okey. Itu soalan pertama dia. Okey, soalan kedua, keadaan air Zuhrah. Okey, air Zuhrah ni iaitu sungai ataupun mata air yang mengalirkan air di Tasik Tiberias. Ataupun disebut sebagai Sea of Galilee. Sea of Galilee. Ataupun dalam bahasa Arab dipanggil Buhairah Al-Jalil. Di mana tu Ustaz? Itu berada di Tiberias, sekarang di Palestin lah. Betul. Okey. Tiberias ni bersepadan dengan Bukit Golan. Kalau kita pernah dengar, Bukit Golan dulu milik Syria. Dalam satu peperangan, maknanya satu hari saja, maknanya Syria kalah dan Bukit Golan telah diambil oleh Israel lah sekarang. Okey, itu Sea of Galilee. Sea of Galilee ni kisah Nabi Isa banyak sangat. Nabi Isa pernah menunjukkan 27 mukjizat dia dekat Tasik Galilee ni. Okey. Begitu juga kalau kita tengok macam mana orang Yahudi pernah disumpah jadi monyet. Kunu kiradatan khasiin. Maknanya dia hari Sabtu ni dia kena, macam hari kita Jumaat lah. Dia kena baca dia punya kitab dia. Jadi dia kena baca Sabtu kitab dia tak boleh nak tangkap ikan. Okey, pada hari Sabtu tu. Jadi cerdiknya orang Yahudi ketika itu, dia tahan pukat pada hari Jumaat, dia akan ambil hari Ahad. Jadi maksudnya hari Sabtu dia tak kerja lah. Okey. Tak kerja tu tak kisah. Maksud janji bacalah kitab. Macam kita sembang Jumaat lah. Tapi akhirnya yang Allah murka tu sebab apa? Hari Sabtu duk sibuk ambil order. Kau berapa kilo nak? Akhirnya tak baca kitab juga. Dia dimurkai bukan sebab pasang perangkap ikan tu. Tapi tak baca kitab tu juga. Akhirnya duk sibuk ambil order. Kunu kiradatan khasiin. Maka disumpah menjadi monyet yang hina. Itu berlaku di Tasik Galilee. So maknanya ditanya soalan ketiga, keadaan Tasik Tiberias ataupun Tasik air Galilee tu, maknanya maknanya keadaan air dia. Dan antara tanda-tanda hari kiamat,
Tasik Galili dia akan mula surut. Kalau kita tengok hari ni Tasik Galili dalam dia 50 meter. Saya tak ada kesempatan untuk diving kat sana. Tapi dalamnya 50 meter sebab 50 meter. kita diver ni biasa ambil tahulah kedalaman kan. Setiap tahun akan surut 1 meter. Kalau konsisten turun 1 meter, maknanya paling lama 50 tahun lagi tasik itu akan mula kering. Allah. Kan? Jadi maknanya itu antara tanda-tanda yang maknanya hari kiamat yang ditanya Dajjal. Banyak keadaan Tiberiah. Dan soalan yang keempat, adakah seorang Nabi yang diutus daripada kawasan kamu? Kita, ada. Itu yang Tamim Ad-Dari balik, dia cari Nabi Muhammad SAW. Dan aku dah dengar ada satu orang diutus. Okey, adakah kaumnya itu menerimanya ataupun menentangnya? Maka Tamim Ad-Dari kata, aku dengar kaum dia menolak dia. Maka apa kata Dajjal ini, beruntunglah orang yang mengikut dia. Kan? Jadi maknanya ditanya tentang kelahiran Nabi akhir zaman itu. Sebab Nabi akhir zaman ini, apabila Nabi akhir zaman ini dilahirkan, maka dia akan cerita mengenai bagaimana panduan mengelak daripada fitnah Dajjal ini. Itu Tamim Ad-Dari. Apabila dia dah dapat heading balik sampai ke Yambuk, sekitar Yambuk, terus pergi Madinah, cari Nabi SAW. Ketika itu Nabi baru selesai solat maghrib. Maka Nabi sedang macam bagi kuliah di mimbar, kan? Tiba-tiba Tamim Ad-Dari datang, dan Tamim Ad-Dari, Muhammad, aku beriman, aku nak beriman engkau, aku telah jumpa Dajjal. Maka daripada perbualan dengan Nabi SAW dan Tamim Ad-Dari, banyak kisah-kisah dan juga panduan-panduan yang Nabi ajarkan bagaimana untuk kita menghindarkan daripada fitnah Dajjal, ataupun apa yang kita sebut sebagai fake Masayah. Sebab bagi orang Yahudi itulah Masayah dia. Kita sebut sebagai fake Masayah, maknanya Masayah yang tidak betul, tidak benar. Dan Dajjal ini dia digelar Al-Masih. Dalam dunia ni ada dua saja gelaran diberi gelar Al-Masih. Satu Dajjal, satu Nabi Isa. Al-Masih ni daripada perkataan Masaha. Masaha ni sentuh. Sebab kelebihan dia ada pada tangan dia. Macam Nabi Isa, mukjizat daripada tangan dia. Sebab tu ketika Nabi Isa nak dibunuh oleh orang-orang maknanya Rom ketika itu, dengan orang-orang ahli kitab yang memang dengki pada dia, disalib, tangannya direnggangkan. Kalau tangannya tak dapat disentuh, dia dapat membuat satu benda. Kan? Tapi dalam Quran Allah sebut, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahu. Dia tidak dibunuh, dia tidak disalib, tetapi diserupakan. Kan? Jadi maknanya itu kisah mengenai Dajjal dan pertanyaan Dajjal kepada Tamim Ad-Dari mengenai tanda-tanda akhir zaman, dan dia pasti akan keluar, benda itu wujud. Nanti kita akan cerita mengenai Dajjal dan bagaimana panduan untuk kita mengelak daripada fitnah Dajjal ini. Tapi sebelum kita nak cerita pasal Dajjal ni Ustaz, macam mana rupa bentuk dia Ustaz? Okey. Besar ke macam King Kong ke kan? Sebab katanya besar. Okey. Silakan Ustaz. Okey, jadi Dajjal ni manusia, badannya besar. Maknanya dia bukan berasal daripada maknanya kita. Maknanya last kali orang badan besar adalah zaman Nabi Nuh AS. Okey. Nabi Nuh AS tarikhnya bila? Nabi Nuh AS ni tarikhnya 6,400 tahun sebelum Masihi. 6,400 tahun sebelum Masihi. Itu tarikh Nabi Nuh AS. Jadi maknanya daripada Masihi lah, daripada zaman Nabi Salih. Okey. Jadi ketika Tamim Ad-Dari bertemu dengan Nabi SAW, maka dia bercerita dia bertemu Dajjal, macam mana bentuk dia, macam mana rupa dia, orang. Maka Nabi kata apa? Inni la anzurukumu wa ma min nabiyyin illa qad anzaru liqaumihi anzarahu nuhu qaumahu. Aku nak beri kamu peringatan sangat mengenai satu orang, dan setiap nabi akan bagi peringatan ini. Setiap nabi. Sebab itu Tamim Ad-Dari beragama Nasrani, mana Nabi Isa juga pernah bagi peringatan mengenai Dajjal ini. Sehingga kan Nabi kata yang awal bagi peringatan adalah Nuh AS. Lepas tu setengah ulama kata dia adalah umat Nabi Nuh AS. Nanti kita akan cerita kan, maknanya lebih detail lagi. Sebab itulah besar saya. Ya, okey. Walakin aku lakum, tapi aku nak cakap pada kamu qaulan la yaqulhu nabiyyin liqaumihi. Mana tidak disebut oleh nabi sebelum ini. Okey. Nabi nak kecilkan clue, lagi macam mana keadaan Dajjal ini. Okey, jadi nabi-nabi dahulu cerita pasal Dajjal, tapi nabi nak kecilkan clue dia. Innahu a'warun.
dia adalah matanya cemeh, matanya cemeh sebelah. Matanya satu. Matanya satu atau cemeh sebelah. Innallaha laisa bi'awar. Dan Allah itu dia mengaku Tuhan, maka Allah itu tidak, maknanya bukan awar, bukan cemeh matanya itu. Jadi ada ulama pendapat bahawa matanya sebelah. Kalau kita tengok dulu Moshe Dayan, maksudnya Israel punya panglima tentera kan dia pakai yang sebelah tu. Sebelah tutup tu. Moshe Dayan kan. Dia sebiji mata ke dua biji mata? Jadi maksudnya ada dua pendapat. Ada kata sebiji. Satu. Ada kata dia cemeh, maknanya dia ada dua tapi dua sebelah. Biji? Ada tapi sebelah tutup. Sebelah tutup tak nampak. Tak senang faham kalau zaman sekarang ni macam Moshe Dayan dulu kan, maknanya yang panglima tentera Israel. Sebab tu dia tutup sebelah tu. Tutup sebelah gitu. Moshe Dayan tu. Okey. Jadi maknanya Nabi sebut, Nabi kecilkan ni clue dia bahawa orang ini cemeh matanya. Sama ada sebiji mata ataupun matanya dua tapi cemeh sebelah. Cemeh itu maksudnya buta sebelah lah. Buta sebelah. Baik, itu yang pertama Ustaz. Okey. Dan seterusnya badan dia Ustaz? Okey, badannya besar. Maksudnya kalau besar, dia bukan umat, maknanya last kali badan besar ni umat Nabi Nuh AS. Maknanya 6,400 tahun sebelum Masihi. Okey. Nanti kita akan ceritakan mengenai bagaimana Nabi Adam AS, kalau ikut ahli sirah, diturunkan 8,000 tahun sebelum Masihi. Maknanya 10,000 tahun dengan kita lah. Sebab kita kan 2,000 kan? 2,000 Masihi. 8,000 Masihi mana 10,000 tahun lah. Dan ulama sirah ini punya, maknanya catatan ulama sirah selaras dengan kajian ekologi. Kajian ekologi, penempatan paling tua di dunia adalah 10,000 tahun. Terletak di kota Jericho. Jadi lepas ni kita boleh tambahkan bacaan kita type kota Jericho. Jericho sekarang ada Palestin. Jericho ni the oldest and the lowest city in the world. Paling rendah di muka bumi dan paling lama. The oldest and the lowest city in the world. Paling lama. Jadi maknanya selaras dengan ulama sirah kita sebut bahawa paling lama Nabi Adam turun 10,000 tahun. Maknanya 8,000 sebelum Masihi, kita 2,000 Masihi kan. Selaras dengan arkeologi bahawa penempatan paling lama manusia ada di Jericho, iaitu di maknanya 10,000 tahun. Maknanya kurang lebih umur 10,000 tahun. Jadi itu yang kita boleh tengok daripada Nabi Adam AS ke Nabi Nuh AS 1,600 tahun. Itu sekitar 6,400 tahun Masihi. So orang yang badan besar last kali zaman Nabi Nuh AS. Lepas tu dalam hadis Nabi sebut Nabi Nuh adalah orang yang awal atau menceritakan mengenai Dajjal ini. Pesan pada kaum dia. Orang kata Dajjal ni dia macam ada super power Ustaz. Yang mana siapa yang hebat ke, siapa yang kuat ke, siapa yang teguh pendirian pun akan tumbang. Tapi kita nak kenal selepas ini lah Ustaz. Nanti kita akan cerita 5 cara bagaimana nak mengelakkan daripada fitnah Dajjal. 5 cara. Dengar cerita Ustaz, ada satu zaman ni yang lagi canggih daripada zaman sekarang. Lepas ni lah kita cerita. Alamak, tak boleh makcik-makcik nak sidai kain pun tak sempat ni. Baik, kita tamat di TV3 dan kita akan sambung 30 minit di TV9. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Dalam pengajian sirah, topik Tamim Ad-Dari. Baik, tadi kita dah cerita sedikit tentang Dajjal Ustaz. Dajjal ni bukan daripada kaum kita Ustaz kan? Sebenarnya Dajjal ni daripada kaum mana ni Ustaz? Sebab kalau tengok daripada fizikal dia, fizikal yang besar kan, dan mungkin ada cerita di sebalik kaum daripada Dajjal ni Ustaz, boleh ceritakan? Okey. Jom kita tengok papan saya ni. Alat bantuan mengajar. Okey, Nabi Adam AS diturunkan ke muka bumi kurang lebih 8,000 tahun sebelum Masihi. Okey, 8,000 tahun sebelum Masihi. Okey. Nabi Adam AS diturunkan
dengan ilmu dengan pengalaman. Ilmu dan pengalaman. Allah sebut dalam Quran, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah ajak Adam tu dengan nama-nama, dengan ilmu dan juga dan ada memory syurga. Ada pengalaman syurga. Jadi ketika Nabi Adam turun, sebenarnya dia bukan kita tengok cerita macam orang putih kata orang yang lekeh, tak. Maksudnya dia bawa pengalaman satu. Beginilah, kalau kita pernah pergi luar negara, ramai orang pernah pergi ke London, dia balik, dia dekorasi rumah dia macam orang London. Oh, betul. Kan? Betul. Jadi ketika Nabi Adam turun sebagai khalifah, sebenarnya dia dah membangunkan satu teknologi. Okey. Kemudian sampai zaman Nabi Nuh AS. Zaman Nabi Nuh ni, maknanya 6,400 tahun sebelum Masihi, maknanya beza dia 1,600 tahun. Okey. 1,600 tahun beza dia. Okey. Jadi 1,600 tahun ni, sebenarnya zaman Nabi Nuh ni, dia bukan zaman orang lekeh-lekeh. Dia adalah satu orang yang memang maju dan bertamadun. Okey. Balik nanti, tengok surah Hud ayat 42. Surah Hud ayat Surah 42. Hud ayat 42, bagaimana Allah SWT sebut, Nabi Nuh AS ketika dia dah buat kapal, kemudian kapal tu berlayar di tengah laut, wahya tajri bihim fil mauji kal jibal. Mana kapal tu berlayar dan di tengah laut yang ombaknya kal jibal, seperti gunung. Wa nada Nuhu ibnahu wa kana fi mu'zilin. Maka Nuh pun memanggil anaknya itu di satu kawasan yang terpencil. Okey. Kita logik kita, kita berada di sini, kita panggil orang 100 meter pun belum tentu dengar. Betul. Ini di tengah laut yang maujikal jibal, ombak besar. Anak dia wahwa fil mu'zilin, macam mana dia boleh berkomunikasi dengan anak dia? Uish. Mana ada telefon lagi waktu tu, Ya. kan? Tapi bagaimana dia boleh berkomunikasi dengan anak dia? Allah cerita benda ni dalam surah Hud ayat 42. Nanti balik boleh baca surah Hud ayat 42. Dan macam mana dia boleh berkomunikasi dengan anak dia. Maknanya zaman Nabi Nuh ni, dia sebenarnya bukan zaman yang leke-leke. Satu zaman yang memang teknologi dah tinggi sangat. Daripada zaman Nabi Adam AS. Dan kaum sombong sangat. Sebab itu Allah hapuskan semua kaum macam reset balik manusia punya tamadun ni macam sombong sangat. Maka catatan pasal manusia hilang selama 4,000 tahun. Masya Allah. Kurang lebih 4,000 tahun kita tak tahu sejarah manusia tu macam mana. Jadi manusia yang badan besar-besar last sekali zaman Nabi Nuh AS. Okey. Sampailah ketika zaman Mesir kuno, lebih kurang dalam 2,400 tahun, 2,500 tahun sebelum Masihi, maka ada satu raja Fir'aun Khufu. Dia bina satu piramid, dalam tu ada catatan mengenai apa yang umat terdahulu telah capai. And Fir'aun zaman Nabi Musa 1,300 tahun sebelum Masihi. Sebenarnya Fir'aun Nabi Musa tak ada apa-apa pun, actionnya lebih. Mengaku Tuhan dia. Habis tu siapa yang buat? Yang Khufu ni sebelum tu, zaman Mesir kuno. Di mana dia, jadi catatan manusia ni hilang, tak tahu. Tapi Fir'aun Khufu, dia buat piramid, ada catatan mengenai apa yang umat terdahulu telah capai. Jom kita tengok sekejap video mengenai piramid. Saya baru nak tanya. Ada tak videonya? Rupanya ada, Ustaz. Okey, para penonton pun mesti nak tengok apa yang dicatatkan di piramid tu. Jom kita saksikan. Antara catatan Ustaz Okey. Kalau kita tengok di sini, ini adalah catatan daripada Fir'aun Khufu yang ada di piramid. Catatan mengenai sejarah manusia sebelum zaman dia. Maknanya 2,400 tahun sebelum Masihi, ya. Maknanya apa yang ada. Okey, jadi maknanya habis cerita. Kemudian zaman Nabi kita Muhammad SAW, iaitu 610 Masihi, Nabi dapat wahyu. Okey, Nabi dapat wahyu sama macam Nabi Adam AS dapat ilmu. Maknanya dapat satu Quran, ilmu, dan asas sains-sains moden adalah daripada saintis Islam, kan. Kalau kita tengok dan macam mana benda-benda tu banyaknya daripada Al-Quran. Sebab Quran dia ada lebih 500 ayat mengenai sains. Okey, jadi daripada zaman Nabi kita sampai zaman Nabi Muhammad sampai zaman Nabi kita baru 1,400 tahun. Baru 1,400 tahun. Kita tengok 1,400 tahun
betapa maju kita. Betul Ustaz. Kan? Tapi tadi Ustaz, tadi saya nampak ada gambar kapal terbang lah Ustaz. Okey. Kalau anda kata kita nak tahu berapa maju umat zaman Nabi Nuh AS, tunggu lagi 200 tahun. Oh. Kita rasa kita dah terlalu canggih, terlalu maju. Sampai sekarang ada orang yang tak percaya Tuhan. Bayangkan umat zaman Nabi Nuh yang memang lagi maju. Lagi maju. Kalau ikut catatan daripada Firaun Khufu. Wallahu alam. Wallahu alam. Itu semua ada catatan apa yang terdapat dekat macam piramid Khufu dan sebagainya. Wallahu alam. Tapi bagaimana, kenapa Allah SWT hapuskan maknanya kaum Nabi Nuh AS? Okey. Kita balik pada Dajjal. Baik Ustaz, saya ada satu soalan. Boleh Ustaz Dajjal ni dia ada satu super power lah orang kata kan. Yang boleh buat itu, boleh buat ini. Orang kata siapa yang berjaya membunuh Dajjal ni dengan alat apa tu Ustaz? Okey. Okey, kalau ikut hadis Nabi SAW, ini kita kaitkan hadis Nabi dengan apa penemuan-penemuan ekologi yang ada kan. Dalam hadis Nabi sebut Nabi Nuh orang pertama yang cerita mengenai maknanya kejahatan Dajjal. Okey. Bencana Dajjal. Maksudnya zaman Nabi Nuh AS, kalau kita tengok di sini orang yang besar-besar, badan besar-besar last sekali zaman Nabi Nuh, maka Nabi Dajjal AS sebahagian daripada ahli sirah kata adalah umat Nabi Nuh AS. Okey, itu antara pandangan lah. Kalau kita tengok catatan daripada piramid Khufu, wallahu alam, saya tak cakap ini absolute. Wallahu alam. Kita tengok maksudnya kita boleh kaji, tambahkan bacaan kita, maknanya banyak berjanji, banyak baca, maknanya kena ulas ilmu dan sebagainya kan. Maksudnya apa yang ada pada Dajjal kita sebut nama sebagai sihir. Tapi tak nafi juga dia adalah teknologi. Sebab itu macam bila dia keluar, sebab itu kan macam tak ada apa-apa. Kita ni tak ada apa-apa lah. Dia boleh pergi ke satu tempat, kalau dalam hadis Nabi SAW, sekelip mata. Kita setakat ni baru pakai kapal terbang. Elon Musk baru nak buat satu teknologi yang orang naik ke angkasa, duduk sekejap, transit, bumi bergerak, turun balik. Baru nak buat macam tu. Elon Musk kan, dengan teknologi angkasa dia. Kalau kita pergi ke US, mungkin dalam mungkin 30 jam ke 30 lebih jam dengan transit. Ini maknanya naik, bumi berpusing, turun balik. Mungkin 3 jam je sampai. Turun Malaysia. Wallahu alam So ini maknanya namanya dalam bahasa kita sihir lah, tapi tak mesti juga alat teknologi. Okey, sebab itu ketika Dajjal datang tidak ada yang dapat membunuh dia. Tak ada dapat melawan dia. Sehinggalah Allah Subhanahu Wa Taala turunkan Al-Masih juga. Iaitu Nabi Isa AS yang Allah Subhanahu Wa Taala angkat ke langit, dan Nabi Isa AS yang berjaya membunuh Dajjal. Dalam hadis Nabi sebut Biba bin Lut, dekat satu tempat bernama Kota Lut. Kota Lut ni 15 km daripada Tal Abib. Dan orang Yahudi dia buat pengkalan tentera kawasan situ. Okey, so maksudnya 5 km itulah kutilah Dajjal Biba bin Lut. Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa AS di Kota Lut. Jadi maknanya ada dua Al-Masih. Idal Masih yaqtulul Masih. Hanya Al-Masih Isa akan dapat membunuh Al-Masih Dajjal. Dalam konteks bahasa Melayu kita, ketika buku bertemu ruas. Baik Ustaz. Sebab kalau dalam cerita Piramli tu Ustaz, dalam cerita Piramli dia pakai buluh runcing untuk membunuh penjahat Ustaz. Cerita Piramli. Tapi kalau Dajjal ni dia pakai buluh runcing ke pakai apa Ustaz Okey. Lepas ni Kita bincang. Lepas ni. Okey, baik para penonton jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal judham wa min sayil asqam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu dari penyakit sopak, gila, kusta, dan penyakit-penyakit yang buruk. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kembali Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Ting, keluar buluh runcing. Lepas tu untuk bunuh penjahat Ustaz.
Tapi Dajjal ni bunuh pakai apa Ustaz? Okey. Okey Ustaz boleh cerita sikit. Okey, dalam hadis Nabi SAW sebut bahawa qutila Dajjal bi babin Lut. Dajjal akan dibunuh di kota Lut. Okey. Saya nak cerita sikit mengenai perang Badar. Okey. Ketika perang Badar, satu golongan Bani Qainuqa. Badar ni maknanya dekat Madinah. Bani Qainuqa ni dia mengkhianati perjanjian damai ketika di Madinah. Maka habis daripada situ Nabi SAW pun kepung Bani Qainuqa macam kenapa kau buat kita macam ini. Tapi Bani Qainuqa tiba-tiba menjadi sombong. Yahudi Bani Qainuqa tiba-tiba menjadi sombong. Tak apa, Muhammad nak lawan, kita lawan. Apa takut apa semua kan. Okay, dalam beberapa 2 minggu macam kurang lebih Nabi kepung kumpulan Bani Qainuqa. Akhirnya Allah letakkan rasa gerun di hati mereka. Akhirnya mereka kata, okey kita menyerahlah, kita tak mau lawan lah, tak mau lawan. Jadi sebenarnya kami ada menyimpan satu rahsia. Sebenarnya kami ada menyimpan 3 bilah pedang daripada nabi-nabi terdahulu. Selama kami pegang pedang ini, kami perlu menyerahkan kepada Nabi akhir zaman. Jadi orang Yahudi meyakini Nabi akhir zaman daripada bangsa Yahudi. Okey. Tapi rupanya daripada bangsa Arab. Betul Allah sebut dalam Quran, wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Tidak berpecah belah ahli kitab melainkan datang nabi membawa kebenaran, bukti bawa kenabian. 3 pedang ini iaitu pedang Al-Hataf, pedang Al-Battar dan juga pedang Al-Qul'a. Pedang Al-Qul'a adalah pedang Nabi Ibrahim AS. Pedang Al-Battar dengan pedang Al-Hataf adalah pedang yang dibuat oleh Nabi Daud AS. Nabi Daud, dia kan kelebihan dia boleh melenturkan besi. Jadi pedang Al-Battar juga disebut sebagai pedang Nabi kerana terdapat nama-nama Nabi dalam pedang Al-Battar. Nama Nabi Daud AS, nama Nabi Sulaiman AS, Nabi Musa AS, Nabi Isa AS, Nabi Yahya AS, Nabi Zakaria dan Nabi kita Muhammad SAW. Memang terdapat dalam pedang itu. Maka dia kata, kami minta maaf, kami serahkanlah. Sebenarnya memang kami diamanahkan untuk bagi kepada Nabi akhir zaman. Tapi kami tak percaya pada engkau Muhammad. Tapi akhirnya hari ini kami percayalah. Maka pedang itu diberikan kepada Nabi SAW. Okey. Jadi mengikut sebahagian ulama sirah, pedang Al-Battar pedang yang akan digunakan untuk membunuh Dajjal. Okey. Di mana pedang itu ketika Rasulullah wafat, maknanya diwarisi kepada khalifah-khalifah Islam. Dan di mana wallahu alam, tapi secara official dia pedang Al-Battar sekarang ada di Museum Topkapi di Istanbul, Turki. Sebab akhir sekali Khalifah Islam 1924 bila Khalifah dihapuskan daripada muka bumi ini, maka barang-barang Khalifah, banyak barang-barang Nabi jatuh ke tangan kerajaan Turki dan mereka buat satu museum. Besar mana Ustaz agaknya? Besar. Museum besar dan punya besar sampai barang tu digilir-gilirkan. Ada barang yang tetap, ada barang yang digilir-gilirkan. Pedang tu ada besar meja ni tak? Pedang tak dalam 1 meter lebih. Maknanya pedang Al-Battar tu. Okey. Jadi sebab pedang Al-Battar pedang yang dibuat sendiri oleh Nabi Daud AS. Nabi Daud memang tangan dia, kelebihan dia boleh melentur besi. Dan sebab itu ketika itu besi baru ditemui. Nabi Daud ni dalam 1000 tahun sebelum Masihi. Kalau kita baca buku sejarah pun 1000 tahun sebelum Masihi, perpindahan daripada Iron Age ke Bronze Age ke Iron Age. Maknanya daripada gangsa ke besi. Besi baru ditemui. Jadi digunakan untuk membunuh Dajjal. Wallahu alam, tapi maknanya qutila Dajjal. Akhirnya Dajjal dibunuh di sekitar kota Lut. Ketika Nabi Isa turun. Yang kita bimbang sangat saat keluarnya Dajjal nanti, air setitik pun tak ada. Takut kita Ustaz. Bimbang kita berhadapan dengan Dajjal ni. Tadi Ustaz sebut 5 Ustaz. Baik, sahabat kita nak tanya satu soalan ni daripada Masrifah Nur, daripada kisah dan pengalaman Tamim Ad-Dari. Bagaimanakah cara menghadapi fitnah Dajjal seperti mana yang Rasulullah SAW pesan untuk kita amalkan apabila berdepan dengan fitnah Dajjal akhir zaman? Adakah di akhir zaman manusia sudah mula jauh daripada ajaran Al-Quran dan Sunnah? Apakah yang perlu kita semua bersiap agar tidak terjerumus ke dalam fitnah yang boleh meruntuhkan tahap keimanan kita? Silakan Ustaz. Okey, 5 perkara Ya. Okey, catatkan 5 perkara. Yang pertama sekali untuk menghindarkan fitnah Dajjal ni, kena kenal Dajjal. Okey. Kena kenal Okey, apa kata Nabi SAW? Bahawa innahu a'war, dia mata dia cermin sebelah. Sama ada satu mata ataupun mata cermin sebelah, wallahu alam, mereka kena kenal. Kemudian dia akan mengaku Tuhan dan mengajak penyembahan kepada syaitan. Sebab itu ketika Dajjal keluar,
Maknanya Dajjal ni orang ahli kitab akan bersama orang Islam. Sebab ahli kitab dia tak akan menyembah syaitan. Maknanya ahli kitab akan masuk Islam semua, dia akan bersama dengan orang Islam. Okey, maksudnya pertama kena kenal dia. Okey, ini antara fitnah-fitnah dia. Dia digelar Al-Masih. Al-Masih ni maknanya sapu, maknanya menyapu. Maknanya tangannya maknanya ada kelebihan Allah bagi. Sebab itu apa yang ada pada Nabi Isa ada pada Dajjal. Apa yang ada pada Dajjal ada pada Nabi Isa. Nabi Isa boleh menghidupkan orang mati, Dajjal boleh menghidupkan orang mati. Nabi Isa boleh menurunkan hidangan dari langit, Dajjal boleh menurunkan hidangan dari langit. Nabi Isa boleh menyembuhkan sakit-sakit, maka Dajjal boleh menyembuhkan sakit-sakit. Dia ada kelebihan pada tangan tu, Ustaz? Pada tangan dia. Sebab itu dia digelar sama Al-Masih. So kenali Dajjal. Okey, yang keduanya apa? Yang keduanya kalau dengar tahu jangan datang. Hadis riwayat Ahmad. Nabi kata jangan dekat dia sebab kalau jumpa sekuat mana iman takut goyang, takut akhirnya mengikut dia. Cuba bayangkan katakan umur kita 80 tahun katakan Daik Aman umur 80 tahun kan. Katakan ada satu orang umur 80 tahun kan. Dajjal datang, kata Atok nak tak macam umur 17 tahun tu, lutut semua okey. Sekarang juga. Kalau tak dia boleh ubat lutut macam umur 17 tahun. Tapi tok ikut saya sebagai Tuhan. Kalau ikut tak sebab tu Nabi kata dengar jangan dekat, jangan datang. Macam cerita orang minyak tu. Cerita Ramli. Maknanya boleh baik kan. Jangan datang. Itu yang kedua. Okey, yang ketiganya iaitu hafal surah Kahfi ayat 1 sampai 10. Kelebihan dalam hadis Nabi SAW, Nabi sebut bahawa orang yang menghafal surah Kahfi, mengamalkan, takrifan mengamal paling kurang seminggu sekali bacalah. Tak banyak, 1 sampai 10 pada alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja sampai ke ayat yang ke-10, maka Allah akan pelihara dia. Ada getaran-getaran yang gelombang-gelombang yang Dajjal tak boleh nak dekat dia dan terhindar daripada fitnah Dajjal. Itu yang ketiga. Yang keempat, doa. Antara doa apa? Idza tashahhada ahadukum, jika kamu berada di tahiyat akhir. Okey, habis kita baca tahiyat akhir, maknanya innaka Hamidum Majid, tambahkan doa. Okey, benda ni boleh tanya ustaz-ustaz kita ataupun kita kalau dikongsikan banyak ada kat Google pun ada. Mana doa tahiyat akhir, Allah 4 benda. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa a'udzubika min azabil qabri wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udzubika min fitnatil masih dajjal. Maknanya minta Allah lindung daripada azab api neraka, daripada siksa kubur, daripada fitnah hidup dan mati, daripada fitnah Dajjal. Kalau kat Google tu type lah doa hindari Dajjal. Hindari Dajjal. Boleh jumpa. Ramai ada orang kongsi dah sebenarnya. Mana nak cari ni kan. Itu lepas tahiyat akhir kita baca benda tu. Baik. Okay? Dan yang kelima ni, ini kita adalah hadis Nabi SAW sebut besok Dajjal dia akan boleh menjarah bumi dengan sekelip mata timur dan barat kecuali 2 tempat sahaja, iaitu Mekah dan juga Madinah. Ini rezeki lah. Ini kalau kita berusaha, jangan pula nak pindah ramai kat sana, kerajaan Saudi tak bagi. Tapi mana rezeki lah. Kalau ada Dajjal nanti satu hari keluar, kalau dia kata ketika itu kita pun tak tahu keadaan macam mana, kita fahami bahawa Mekah dan Madinah dia tidak dapat ditembus Dajjal sebab dijaga oleh para malaikat. Okey, baik. Jadi ini 5 cara. Macam mana cara kita untuk menghindari Dajjal, dan mudah-mudahan Allah lindungi kita, ahli keluarga kita, keturunan kita daripada fitnah Dajjal. Amin ya rabbal alamin. Okey, baik Ustaz. Kita ada 3 minit je lagi. Mungkin apa pelajaran Ustaz daripada kisah Tamim Ad-Dari ni yang boleh kita manfaatkan dalam kehidupan seharian kita, Ustaz? Ya. 3 minit, silakan Ustaz. Okey, dalam masa 3 minit ini sempena juga dengan Hari Merdeka kan. Kita bebaskanlah diri kita daripada fahaman-fahaman yang tak bagus. Maknanya baliklah, kalau saya nak pesan, balik kepada apa yang diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala juga Rasul. Tamim Ad-Dari satu kisah satu orang yang Allah Subhanahu Wa Taala rezekikan dia maknanya belayar dan bertemu dengan Dajjal. Ketika dia balik bertemu Nabi SAW, banyak kisah-kisah yang dia ceritakan, yang Nabi akhirnya cerita macam mana cara kita untuk menghindarkan diri daripada Dajjal. Jadi maknanya baliklah amalkan surah Kahfi. 1 sampai 10 dia tak banyak jadi maknanya kalau tak boleh nak hafal, maklumlah ustaz, komputer lama putus stat kan, letaklah kat mana-mana untuk itu saja baca. Paling kurang seminggu sekali baca, jangan langsung tak baca. Kemudian baca doa lepas tahiyat akhir tu. Baca doa tu, amalkan. Kalau tak boleh lah, tak hafal lah ustaz, doa bahasa Melayu pun tak apa di luar sembahyang. Ya Allah, hindarkan aku daripada fitnah Dajjal. Bahasa Melayu pun tak apa.
Jangan langsung terdoa. Sebab kalau kita tengok para ulama satu dunia lah bersetuju kita berada di akhir zaman. Tanda-tanda kecil semua dah berlaku. Tanda besar yang 10 saja belum berlaku. Matahari daripada barat, Imam Mahdi, Dajjal, maknanya tanda Dabah, Ya'juj dan Ma'juj, itu je belum berlaku. Tanda kecil semua dah berlaku. Jadi maknanya di ujung-ujung akhir zaman ni kita beramal kita beramal. Jangan takut, sebab takut hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau benda tu keluar sekalipun, hadapi dengan keimanan. So, yang kita rasa takutlah tak. Itu dia adalah makhluk Allah, dan orang yang dilindungi Allah maka akan dilindungi. Okey. Allah Allah. Baik Ustaz. Jadi apa-apa pun bergantung kepada amalan kita. Sejauh mana kalau kita dengan amalan kita tu kita boleh berhadapan dengan Dajjal. Dan kita boleh orang kata apa menghalanglah daripada terkena hasutan Dajjal tu Ustaz, betul? Baik Ustaz. Mungkin di akhir siaran kita ni kita nak minta Ustaz pimpin doa kita Ustaz, dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan segala dosa dan kesalahan kami, ya Allah. Angkatlah wabak dan penyakit di kalangan kami, ya Allah. Sembuhkanlah orang yang sakit di kalangan kami, ya Allah. Berikan bantuan-Mu kepada orang yang susah di kalangan kami, ya Allah. Tenangkanlah hati orang yang bersedih di kalangan kami, ya Allah. Allahumma inna na'udzubika min adzabi jahannam wa na'udzubika min adzabil qabri wa na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa na'udzubika min fitnatil masiihid dajjal birahmatika ya arhamar rahimin. Ihdina ya Allah, ihdina ya Allah, ihdina ya Allah. Sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna minkum taqabbal ya karim. InsyaAllah. Terima kasih banyak Ustaz ya. Alhamdulillah. Atas kunjungan ke Tanyalah Ustaz pada hari ini, memberikan kita satu pelajaran, hati-hati dengan fitnah Dajjal. Baik Ustaz, kita pada esok hari ada temu janji bersama dengan orang kata sahabat saya Da'i Anas sebagai moderator, dan juga panel kita adalah Ustaz Muhammad Rozi Muhammad Rejab. Topik yang cukup menarik iaitu tafsir dan taranum surah Asy-Syura ayat 29 sehingga ayat 32. Sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih Ustaz, dan saya sangat-sangat menghargai Ustaz bawa pada hari ini dengan lukisannya. Saya tak tahu, mungkin ni seminggu nak siap ni. Ya Allah, hai. Mungkin Allah berikan kesihatan kepada Ustaz, dan Allah panjangkan usia Ustaz agar dapat kongsi ilmu dengan kita semua. Saya Daiman mohon maaf di atas lanjur kata terlajak bicara. Like dakwah, share ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, ila liqa, ma'assalamah.